Boleh dengar saya? Hello, selamat perjuangan. Boleh dengar saya? Boleh dengar? Sesiapa yang ada? Boleh dengar saya? Boleh dengar saya? Hello, kawan-kawan. Kawan-kawan. Maaf ya, just nak pastikan suara saya dengar. Hai kawan-kawan, boleh dengar? Terima kasih. Okay. Kita akan mula pada pukul 9 PM. Kita kita tunggu kawan-kawan kita untuk sebelum kita mula. Tajuk hari ini, sekiranya kiri yang merdekakan tanah air. Jika jika suara tak dengar, tolong beritahu ya. Dan jika ada persoalan yang boleh saya perlu jawab, silakan. Lebih kurang 40-45 minit, lebih 1 jam. Saya cuba ringkaskan apa yang kita cuba bawa hari ini. Okey. Okey, kita mula dalam masa seminit. Kita tunggu kawan-kawan. Persoalan hari ini, tajuk kupasan, sekiranya kiri merdekakan tanah air kita. Sekiranya kiri merdekakan Malaya, apakah bagaimanakah negara kita? Ini satu topik yang uh, yang unik, tetapi pada ketika negara kita dilanda pelbagai isu-isu uh, politik yang berdasarkan haluan kanan yang memberi kesan kepada keseluruhan keharmonian rakyat. Jadi selalunya kita ada satu pandangan. Bagaimana jika kiri yang memerintah? Jika kiri yang merdekakan tanah air kita pada 1957 atau sebelum tu, apakah situasi politik kita berbeza, jauh berbeza?
bagaimana sistem politik kita sekarang, sistem ekonomi kita sekarang, bagaimana sistem sosial kita sekarang. Benarkah hanya Tunku Abdul Rahman dan geng-geng dia saja yang melawan ataupun berjuang untuk kemerdekaan? Sebelum itu siapa yang berjuang? Siapa lagi di pihak sebelah, pihak bertentangan dengan Tunku yang juga memperjuangkan kemerdekaan? Saya rasa ini semua satu persoalan yang sangat sudah biasa dah kita dengar. Ada dua golongan dan hari ini kita boleh kupas sedikit soalan yang sangat ini lebih soalan satu soalan yang subjektif, bukan objektif, yang terlalu ini andaian, dan juga andaian ini bukan hanya berdasarkan kepada imajinasi kita, tapi juga berdasarkan kepada fakta-fakta sampingan, fakta-fakta yang berlaku di sekitar kita, di Malaysia dan juga seluruh negara. Bagaimana situasi di negara-negara yang memilih haluan kiri, bagaimana pula dengan situasi negara-negara yang memilih kerajaan haluan kanan. Jadi hari ini kupasan pertama kita. Okey, kita boleh mula ya. Maaf jika ada soalan pada ketika saya cuba beritahu pandangan kami. Pandangan kami tak semestinya pandangan yang pandangan majoriti, mungkin ada satu pandangan-pandangan berbeza yang anda rasa tidak sesuai, tidak betul ataupun salah fakta, apa juga lah. Tolong beritahu kepada kami, tolong tulis dalam komen dan saya atau kawan-kawan kami boleh memberi balasan yang setakat yang kami mampu. Untuk hari ini kita lihat kepada isu pertama. Siapa yang merdekakan tanah air Malaya? Okay, 31 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman 7 kali merdeka dan kita dapat merdeka. Itu adalah kerana secara obvious lagi 2 hari kita akan menyambut hari kemerdekaan kita, dan pada masa yang sama justifikasi kemerdekaan itu, ramai daripada kalangan kita mesti ada satu pandangan mengapa negara kita merdeka tetapi begitu banyak isu berlaku, begitu banyak kekecohan, begitu banyak ketidakharmonian dan sebagainya, ketidaksaksamaan rata antara penghargaan kekayaan di kalangan masyarakat. Ada yang sangat kaya, ada yang sangat miskin. Maaf ya. Ada yang sangat kaya dan ada yang sangat miskin. Dan begitu juga dengan politik masa kini yang terlalu menumpu kepada perkauman, agama. Dan pada satu ketika ada satu golongan kecil yang sedang melaungkan kesaksamaan harta, penghargaan harta kekayaan negara, anti penswastaan dan sebagainya. Jadi kita kena pergi semasa kemerdekaan. Jadi semasa kemerdekaan sangat jelas kemerdekaan kita pada yang selalu kita dengar adalah 31 Ogos 1957. 31 Ogos 1957. Ini adalah kemerdekaan. Tetapi satu lagi persoalan yang perlu kita tanya adalah pada masa kemerdekaan, adakah negara kita berada pada zaman darurat? Itu persoalan pertama. Bolehkah sebuah negara itu diisytiharkan merdeka ketika negara itu di bawah zaman darurat? Bila kita zaman darurat kita? 1948 hingga 1960. Jadi itu adalah tempoh official yang diberitahu kepada kita, itu adalah zaman darurat. Bagaimanakah kita boleh mendapat merdeka pada tahun 1957? Iaitu satu masa pada hujung pertengahan zaman darurat. Ini satu soalan yang sangat. Mengapakah pada masa itu ada perjuangan dua pihak, satu pihak mengambil senjata, satu pihak berunding melakukan melalui politik dan sebagainya, dan cuba mendapatkan kemerdekaan melalui perundingan. Dan British memberi kemerdekaan kepada Tunku Abdul Rahman. Ini satu. Jika Tunku Abdul Rahman sedang
sedang berjuang menggunakan taktik perundingan dan sebagainya. Pada satu ketika, pada satu pihak yang lagi satu, golongan kiri sedang melaungkan polisi-polisi anti kolonial kepada British untuk memerdekakan tanah Melayu. Jadi soalan kita hari ini adalah, jika kiri yang dapat merdekakan tanah Melayu, apakah situasi kita? Ini sangat retorik. Kita tak boleh kata ya mesti adalah ini pasti akan berlaku jika kemerdekaan diberi kepada golongan kiri. Tidak. Tetapi kita andaikan apakah yang mungkin mereka boleh lakukan, apa yang mereka sudah lakukan sekiranya golongan kiri ini yang memerdekakan tanah air, memerdekakan Melaya, memerdekakan tanah Melayu. Ini adalah persoalan kita. Sebelum kita go through kepada semua, pernah tak anda lihat ini? Ini adalah the People Constitutional Proposal for Malaya. Ini adalah ini dipanggil Perlembagaan Rakyat. Perlembagaan Rakyat adalah satu proposal yang diberikan oleh golongan kiri kepada kerajaan British pada usaha untuk memerdekakan tanah air. Ini berlaku lebih kurang 10 tahun sebelum merdeka. Dan pada satu pihak adalah usaha adalah satu perlembagaan persekutuan yang bertentangan dengan proposal ini. Dan ini adalah usaha pertama yang kita boleh lihat apakah pandangan kiri, apakah pandangan kanan dalam memerdekakan tanah air. Dan jika kita lihat buku ini jelas menunjukkan dia banyak isu-isu yang dibawa kepada rakyat melalui perundingan, komedi, jawatan kuasa dan sebagainya. Dan antara syur-syur yang dibawa dalam proposal ini, jika anda tidak pernah baca perlembagaan ini, dan ini adalah satu yang sangat penting untuk kita faham apakah pandangan masyarakat kiri, golongan kiri, perjuangan kiri pada masa itu untuk negara Malaya pada masa itu. Dan apakah yang mereka fikir, bagaimana mereka nak membawa hara bangsa, hara negara kita ke arah kemerdekaan. Dan salah satu proposal ini adalah semua rakyat Malaysia harus dipanggil Melayu. Ini adalah satu yang sangat radikal pada masa. Jika kita panggil sekarang, macam mana kamu nak panggil semua orang Melayu? Melayu tu Melayu lah, Cina tu Cina, India tu India. Kenapa kamu nak panggil semua Melayu? Ini adalah satu yang tidak pada masa kini dengan semua perkembangan politik dan sebagainya. Jika saya pergi kepada seorang masyarakat, seorang India contohnya, dan saya kata, mulai hari ini kamu akan tergolong dalam warga bangsa dan kamu akan dipanggil Melayu. Bolehkah identiti itu wujud? Susah. Saya sudah tanya beberapa kawan-kawan saya dan juga saya tak boleh terima. Ini adalah pandangan sekarang. Bagaimana dengan kawan Cina, mungkin pandangan yang sama. Saya tak buat berapa ni, tapi dan nilai-nilai ethnicity di kalangan bukan Melayu, contohnya Tamil ataupun Cina tu, saya rasa kita perkembangan politik selama 60-70 tahun ni menunjukkan kita tidak dapat menerima kita semua bangsa Melayu. Mungkin tidak boleh diterima oleh masyarakat sekarang jika kamu tanya sekarang. Tetapi pada 47 perlembagaan itu mensyurkan semua rakyat harus dipanggil Melayu, negara bangsa. Apa yang berlaku di Indonesia, bangsa Indonesia. Dan ini adalah satu permulaan kepada satu penggabungan bangsa Malaysia pada masa ketika itu. Semua rakyat digabungkan dalam satu ras,
satu ethnicity. Tak tahulah apa pandangan. Tetapi ini adalah satu usaha untuk menyatukan semua rakyat berbangsa, berlainan kaum, berlainan agama dan sebagainya. Nampak sangat radikal untuk kita sekarang, tetapi pada masa itu adalah syur. Itu adalah satu syur selepas melalui begitu banyak perbincangan antara pelbagai organisasi pelbagai kaum pada masa itu. Kita semua ada hak sama rata ke perlembagaan hak warga negara diberi kepada semua rakyat yang lahir berdasarkan kelahiran dan sebagainya, dan hak undi pada umur 18 tahun. Pada 1947 hak mengundi diberikan pada usia 18 tahun. Itu adalah proposal mereka, proposal golongan kiri pada masa itu. Tetapi kita perlukan 60 tahun lebih, 60-70 tahun lebih selepas itu untuk even membawa tuntutan itu. 18 tahun ke atas boleh mengundi. Ini dan mereka mengatakan Malaya sebagai sebuah negara baru, tetapi pada masa sama persekutuan perlembagaan di pihak British yang cuba dipelopor oleh UMNO dan British sebagainya, mereka hanya mahukan satu wilayah di bawah naungan British pada ketika itu, pada 1947, 46-47 ketika itu. Lepas perlembagaan rakyat, ia memberi lebih peluang kepada rakyat untuk menerima itu, dan kemudiannya Tunku terpaksa bersetuju kepada kemerdekaan penuh. Dan ini adalah salah satu usaha penuh golongan kiri pada masa itu. Pendidikan percuma. Pendidikan percuma adalah salah satu aspek yang ada dalam ini artikel 15 perlembagaan, dan ia wujud 60 tahun sebelum ini. 60 tahun sebelum ini golongan kiri menyatakan mereka sedia memberi pendidikan percuma kepada rakyat Malaysia, rakyat Malaya, rakyat tanah Melayu. Dan sehingga sekarang kita masih mampu untuk memberi pendidikan percuma secara penuh kepada rakyat kita. Dan proposal ini bukan proposal yang baru, tapi proposal yang dibawa sebelum 10 tahun sebelum kita merdeka. Ada majlis antara kaum untuk menangani isu-isu antara kaum yang dibawa oleh proposal, dan ia ada dalam perlembagaan. Tapi perlembagaan yang dipeloporkan oleh UMNO dan British tidak ada isu satu komiti tentang yang boleh mengatasi ataupun mengendalikan isu-isu perkauman. Tidak wujud. Dan ini semua adalah berlaku pada 10 tahun sebelum kita merdeka. Dan golongan kiri pada ketika itu sudah mula untuk usaha bahawa mereka boleh membentuk kerajaan. Mereka berani mengatakan kami boleh memerintah, kami ada usaha, kami ada proposal kami tahu bagaimana kami nak melihat sosioekonomi negara, kami tahu bagaimana kita nak lihat arah politik negara dan sebagainya, dan ia jelas melalui perundingan, melalui memorandum, melalui referendum kepada rakyat, melalui rakyat, dan buku ini dikeluarkan. Ini memberi satu gambaran ringkas bahawa golongan kiri memang sudah bersedia untuk mengambil alih negara, bukan melalui senjata tetapi melalui pilihan raya dan sebagainya. Ini dan pembentukan negara. Jadi jika soalan ini diangkat retorik, kalau memang kiri tak boleh buat kan? Kenapa kiri sudah gagal? Mengapa kita nak bincang? Apakah sekiranya kiri mengambil alih? Kita perlu beritahu kepada kawan-kawan kita bahawa kiri memang bersedia, dan bukan bersedia secara retorik saja, tapi melalui usaha-usaha menyatukan rakyat, satu usaha-usaha tuntutan yang nampak radikal pada masa kini, tetapi dibawa pada ketika itu. Tuntutan seperti semua rakyat akan dipanggil Melayu itu adalah satu tuntutan yang even untuk golongan masyarakat progresif zaman sekarang, masa kini dianggap sedikit radikal, tapi ia dibawa pada masa itu. Jadi semua pandangan-pandangan ini adalah asas kepada kerajaan British untuk takut kepada golongan-golongan kiri. Putera AMCJ yang membawa
proposal ni, dalam itu ada MIC dan sebagainya. Masa itulah. Dan saya harap kita boleh share dokumen-dokumen berkaitan tentang proposal Perlembagaan Rakyat dan beri pandangan anda terhadap proposal tersebut. Kemudiannya adalah kepada analisa 60-an 70-an. Apakah berlaku pada masa itu? Okey, kita memang tahu bahawa pada selepas 57 Tunku mendapat kemerdekaan, beliau telah beliau selepas tu 59 dan 63 saya rasa dua pilihan raya seterusnya dia benar besar. Tetapi pada 69 berlaku isu 13 Mei dan sebagainya. Ini semua wujud walaupun pada ketika itu dan sampai sekarang kita masih katakan ini adalah satu perbalahan kaum, tetapi adakah kita juga kena terpaksa terima bahawa kebangkitan masyarakat miskin pada masa itu adalah sangat tinggi yang menjatuhkan mengurangkan kemenangan perikatan pada masa itu. Dan dasar ekonomi baru yang dibawa selepas itu, selepas 1969 ni, apakah jika kiri yang memerintah, adakah 13 Mei mungkin berlaku? Persoalan pertama, sebelum 1957, kiri memang ada satu pandangan pengagihan ekonomi sosial dan sebagainya. Selepas 57, perikatan yang memerintah, dalam masa 10-12 tahun kita dapat lihat pengagihan kekayaan sangat teruk, dan Singapura keluar daripada Malaysia pada masa itu 65, 69 perusahaan kaum. Adakah persoalan seterusnya sekiranya kiri memerintah pada ketika itu, mungkinkah wujud kerusuhan kaum? Ini satu soalan yang sangat retorik. Kenapa saya kata ini satu soalan sangat retorik adalah saya tidak mahu gunakan platform ini untuk menuduh sesiapa untuk yang melakukan isu ini, tetapi kegagalan golongan kanan membawa perpaduan di kalangan masyarakat pelbagai kaum adalah salah satu punca 13 Mei. Ini adalah satu pandangan umum yang diterima oleh semua pihak yang menentang ataupun memberi analisa berlainan. Salah satunya adalah juga pengagihan kekayaan yang tidak sama rata. Satu golongan yang kecil dapat lebih kekayaan. Pada masa yang sama, kekayaan negara itu tidak dihagihkan kepada golongan bawah. Mungkin ini tidak akan berlaku jika dalam 10 tahun pertama kemerdekaan itu masyarakat kiri, golongan kiri yang memerintah. Ini pandangan saya. Mungkin boleh kita argue tentang isu ini, tetapi sokongan golongan kiri masyarakat pada 60-an kepada barisan sosialis jelas menunjukkan rakyat semakin tertekan dan memerlukan satu politik alternatif dan kebangkitan. Setiap demo, setiap perarakan yang melibatkan masyarakat kiri pada masa itu adalah sangat besar. Satu yang tidak boleh kita fikirkan pada masa ini, even untuk golongan-golongan progresif yang wujud di tanah air pada masa ini. Kita tak boleh bayangkan bagaimana kuasa mobilisasi golongan kiri pada masa itu, pada era 60-an, barisan sosialis dan Parti Buruh, PRM dan sebagainya, dan ribuan rakyat bersama mereka ketika membawa tuntutan rakyat
Dan ini dapat dilihat oleh rejim yang memerintah pada masa itu memang melihat isu ni. Dan dan uh, dan selepas kejatuhan Tunku pada 69 70 dan kebangkitan Tun Abdul Razak, saya tidak akan menyatakan 100% Perikatan Nasional gagal memajukan Malaysia. Tidak, saya tidak akan membawa ke pandangan retorik seperti itu. Adakah mereka membawa pembangunan yang pesat kepada negara kita, pembangunan fizikal? Ya, tidak boleh nafikan. Adakah banyak sekolah dibina? Ya. Bagaimana dengan hospital? Ya, banyak hospital dibina di merata tempat. Sistem pendidikan kita, sistem kesihatan kita memang satu yang sangat sangat menonjol, sangat antara yang sangat yang dibina secara pesat. Memang argumentasi dari bahagian pihak kiri adalah kebangkitan masyarakat kiri adalah memberi satu kerisauan kepada golongan pemerintah, dan ini menyebabkan mereka terpaksa melakukan terpaksa menerima konsep-konsep Keynesian. Keynesian ni adalah sistem di mana memberikan perkhidmatan asas kepada rakyat kebanyakan, dan seperti social demokrat di mana semua kepentingan seperti transport, pengangkutan, kesihatan, pendidikan, perkhidmatan awam dan sebagainya, ini semua memang disediakan, cuba dibawa oleh Tunku. Dan sehingga hari ini setiap kali saya membawa isu skim perumahan masyarakat ladang, saya selalu menonjolkan polisi Tun Abdul Razak. Polisi Tun Abdul Razak 1973-1974 tu adalah meminda ataupun memberikan satu polisi kerajaan untuk kaum majikan membina skim perumahan masyarakat ladang pada masa ketika itu. Satu skim yang sepatutnya direalisasikan, sepatutnya dijadikan asas kepada pembangunan masyarakat ladang pada ketika itu, tetapi malangnya polisi itu kekal polisi dan tidak dijadikan undang-undang. Ini adalah antara masalah yang wujud pada ketika itu. Dan 70-an juga kita lihat bagaimana undang-undang seperti AKU dan sebagainya diwujudkan untuk menghalang kebangkitan golongan kiri di kalangan masyarakat pelajar dan sebagainya. Ini pun kita jelas, dan pergerakan kiri di Johor, di Baling, di Kuala Lumpur, di Universiti Malaya. Ini semua adalah salah satu aspek di mana golongan kiri memang sedang melebarkan jaringan mereka di semua peringkat pelosok. Dan setiap kali kaum pemerintah menyekat kebangkitan mereka melalui undang-undang, melalui peristiwa-peristiwa pemerasan dan sebagainya. Ini adalah era 70-an. Era 80-an Mahathir. Okey, sebelum tu dasar ekonomi baru 70-an. Adakah dasar ekonomi baru tu hanya kiri saja boleh bawa? Bagaimana Perikatan boleh bawa dasar ekonomi baru? Dasar ekonomi baru adalah satu konsep yang sangat popular, yang dibawa oleh Lenin semasa Revolusi Rusia, NEP, New Economic Policy, dan konsep yang sama, lebih kurang sama, telah dianjurkan oleh Tun Razak pada masa itu, pada era 70-an. Dan bagaimana satu polisi yang dibawa oleh golongan kiri boleh dibawa oleh golongan kanan pada masa itu. Sekiranya kiri memerintah, memerdekakan Malaya, adakah kita pun mungkin membawa dasar ekonomi baru yang sama kepada politik tanah air? Ini satu persoalan yang selalu kita tanya, dan ramai kata mungkin cara yang kita bawa itu berbeza. Dasar ekonomi baru adalah satu konsep yang sangat sistemik dan sangat kritikal pada ketika krisis, memberikan
polisi pengagihan kekayaan tersasar kepada golongan-golongan yang memerlukan pada ketika itu, dan terutamanya pada masa itu masyarakat Melayu Bumiputera memang jauh ketinggalan dari segi pengagihan kekayaan, dan DAB digunakan untuk dengan niat untuk membantu masyarakat miskin dan pengagihan kekayaan. Tapi adakah ia berjaya? Itulah satu soalan yang sangat kita terima pada masa ini, bahawa dasar ekonomi baru satu idea yang bagus yang sepatutnya berjaya, tetapi digagalkan kerana rejim politik kita yang menyalahgunakan dasar ekonomi baru untuk mengkayakan segelintir golongan kaya, segelintir kroni mereka. Dan kita ada banyak contoh bagaimana dasar ekonomi baru itu membantu masyarakat miskin bukan saja miskin kota, tapi juga miskin di sekitar perkampungan. Skim Felda contohnya di Sungai Siput Malaysia, di Sungai Siput Perak, kami ada skim di mana ladang-ladang dikucurkan di Perlop 1, Perlop 2, Perlop 3 sebagainya, Felda, di mana tanah-tanah diberikan kepada golongan anak belia kita, dan mereka berusahakan tanah itu, dan melalui itu pengagihan ekonomi cuba disalurkan kepada golongan-golongan masyarakat yang memerlukan. Ini adalah satu tindakan sangat bagus. Tapi masalahnya, adakah ia boleh bertahan untuk next 20-30 tahun? Tidak. Sistem itu semakin lama semakin gagal. Pada ketika generasi pertama, lepas itu generasi kedua, dan mereka tidak dapat kekalkan tanah mereka, dan skim pinjaman bank dan sebagainya dibawa masuk, swasta dibawa masuk, dan pada ketika tidak dapat bayar, swasta merampas tanah mereka dan diberikan kepada golongan yang mampu, golongan yang boleh beli tanah-tanah itu. Ini semua adalah antara kegagalan skim seperti Felda atau seperti Perlop di Sungai Siput seperti yang saya beritahu. Jadi ini adalah kegagalan dasar ekonomi baru, dan sekiranya kiri yang merdekakan tanah air, adakah skim yang dibawa itu adalah sedikit berbeza? Mungkin kita tidak memberi peluang kepada pasaran bebas untuk mengawal tanah yang kita berikan, dan kita mungkin golongan kiri memberi idea seperti tanah yang diberi adalah untuk usaha untuk memakmurkan, dan bukannya untuk pelaburan. Dan pada masa sama, sekiranya tanah itu tidak perlukan ataupun perlukan pembangunan, kerajaan melalui subsidi, melalui usaha sama skim sistem kewangan mereka membantu mereka, dan bukannya melepaskan tanggungjawab ini kepada swasta, kepada pasaran. Untuk pasaran dia tak kisah adakah kamu miskin, kamu kaya, kamu Melayu, Cina, India, dia tak kisah. Dia selagi mereka rasa mereka boleh mengawal keuntungan daripada apa yang kita miliki, aset yang kita miliki, dia akan usaha untuk merampas tanah itu. Dan ini yang berlaku untuk last 10 tahun. Ramai peneroka asal 70-an peneroka seperti Perlop kehilangan tanah mereka. Mereka terpaksa jual, mereka terpaksa bank terpaksa tarik tanah itu kerana tak mampu bayar balik pinjaman. Ini semua adalah berlaku. Jadi kita lihat bagaimana kegagalan skim yang kononnya dikatakan sangat sosial-demokrat, sangat berpaksikan kepada rakyat oleh golongan kanan, adalah tidak konsisten, tidak mampu untuk bertahan lama. Dan persoalan kembali, jika kiri yang memerintah, adakah isu ini wujud? 80-an Mahathir take over country, negara diambil oleh Perdana Menteri kita yang keempat ke ketujuh,
keempat, dan kemudian ketujuh, dan kemudian saya tahu macam mana. Okey, Tun Mahathir, beliau kata, oh, kita perlu bawa skim neoliberal policy. Kita perlu melibatkan golongan swasta dalam uh, apa apa kata mengendalikan aset awam kita. Pos, ya, bekalan elektrik, air, kesihatan, pendidikan, kolej swasta, universiti swasta. Dan ini semua adalah dari secara sedikit diberikan kepada tangan swasta, pensyarikatan, konsep penswastaan. Jika kiri memerintah Malaya ataupun memerdeka Malaya, mungkin konsep penswastaan tidak wujud. Kerana sepatutnya lah siapa yang menggolongkan mereka sebagai kiri, mereka sepatutnya menentang penswastaan perkhidmatan awam. Ini adalah sesuatu yang sangat base. Kalau dia kata, oh, saya menyokong penswastaan tapi saya golongan kiri, dia bukan, dan dia mungkin sedikit dalam delusi dan sebagainya. Jadi kita menentang, golongan kiri menentang penswastaan. Mahathir membawa penswastaan. Kita menentang pensyarikatan company-company kepada perkhidmatan awam, kepada golongan pasaran bebas dan sebagainya. Mahathir membawanya. Jika kiri memerintah memerdekakan Malaya, mungkin TNB ke, air ke, elektrik ke, semuanya masih di bawah kita. Tak ada perkhidmatan, mungkin perladangan syarikat-syarikat besar seperti Sime Darby, syarikat-syarikat ladang, masih dinasionalisasikan dan masih di bawah kita. Dan ini juga satu pandangan bahawa golongan kiri ada pandangan yang banyak berbeza. Setiap kaum progresif ada pandangan yang berbeza, tetapi pada masa yang sama kita selalu menganggap bahawa polisi-polisi neoliberal seperti penswastaan, perkhidmatan awam ni adalah bertentangan dengan aspirasi rakyat biasa, rakyat masa kita, rakyat kebanyakan. Dan Mahathir daripada 1980-an, 81 sehingga 2023, bagaimanakah beliau membawa konsep neoliberal mereka, dan bagaimana kita katakan sebagai kita negara kaya, kita perlu membina bangunan-bangunan tinggi, perkhidmatan highway besar dan sebagainya. Pada masa yang sama, 80-an dan 90-an adalah masa awal untuk pengusiran paksa peneroka bandar di sekitar bandar-bandar di sekitar Malaysia. Rakyat yang dibawa ke bandar pada awal 60-an 70-an kerana proses urbanisasi, diusir keluar pada awal 90-an dan dia berlanjutan sehingga kini. Dan ini adalah bagaimana golongan perbezaan antara golongan kiri dengan golongan kanan. Golongan kanan kata kamu adalah penduduk haram, kamu tak ada gerak, kami perlukan pembangunan, kamu terpaksa keluar. Pada masa yang sama, untuk golongan kiri, sekiranya kamu klasifikasi kamu sebagai golongan kiri, golongan kiri memandang isu ini sebagai isu hak. Orang yang duduk di sana, orang yang meneroka tanah itu dipanggil peneroka bandar. Mereka bukan setinggan, mereka bukan haram, mereka ada hak. Mereka harus diberikan tanah alternatif sekiranya memang tanah yang mereka duduk itu terpaksa melalui pembangunan. Perlu adakan skim perumahan untuk mereka dan sebagainya. Dan ini adalah pandangan, sepatutnya pandangan golongan kiri. Malangnya golongan yang memerintah, rejim memerintah yang pro kanan tu, dia membawa idea seperti pemusiran masyarakat miskin pada masa itu. Dan 90-an sedikit, 94, 93, 94,
adalah proses di mana golongan masyarakat bawahan mula menuntut skim perumahan dan skim gaji minima. Gaji minima ada dalam perlembagaan rakyat kita. Tapi kita, seperti yang kita kenal, kita ketahui, Malaysia hanya dapat gaji minima for last 5-6 years. Jadi sebelum itu kita tak ada gaji minima. Gaji kita adalah sangat rendah, antara yang terendah. Perbezaan kekayaan kita antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya antara yang tertinggi di Asia. Jadi perjuangan untuk perumahan, untuk gaji yang lebih bagus, gaji minima, sudah mula wujud pada era 90-an. Satu dekad lebih selepas pemerintahan Mahathir. Dan sehingga 2015-16 tak wujud skim gaji minima di Malaysia. Jadi ini menunjukkan golongan kanan yang berjaya mendapat kemerdekaan ini tidak ada niat, sama parti sama kumpulan yang memerintah dari sejak merdeka, dan mereka memang tidak ada niat untuk memerdekakan ataupun memberikan gaji minima kepada kaum pekerja. Tidak wujud. Jadi adakah kita nak kata jika golongan kiri memerintah, mereka pasti akan memberi gaji minima? Ya, saya rasa gaji minima adalah satu hak asasi kaum pekerja. Golongan kiri yang anti pekerja adalah bukan golongan kiri. Itu adalah pandangan kita. Dan adakah kita akan memberikan mereka satu gaji yang sangat tinggi? Dan ya, ini memang satu pandangan retorik yang kita boleh selalu berbincang, apakah nilai gaji yang kita beri pada mereka dan sebagainya. Tetapi sekurang-kurangnya golongan kiri tidak akan membantah pemberian gaji minima kepada kaum pekerja. Ini adalah asas kepada pandangan masyarakat kiri dengan masyarakat kanan dalam pembentukan negara. Jadi golongan kiri sepatutnya tidak ada masalah dalam memberikan gaji minima kepada kaum pekerja. Dan ini adalah perbezaan yang sangat tinggi kepada pembangunan ekonomi negara. Dan kita lihat era 90-an ini kekayaan satu golongan kroni Malaysia itu memecah berjuta-juta. Dan pada masa sama golongan rakyat marahan, golongan bawahan sedang berjuang untuk rumah mereka, sedang berjuang untuk hak mereka, sedang berjuang untuk gaji mereka. Dan beberapa golongan-golongan ini sedang melalui era perjuangan sampai ke parlimen, kepada kementerian dan sebagainya. Ini adalah tahun 90-an. Akhir 90-an adalah zaman Anwar. Okey, ini adakah zaman Anwar ni zaman perjuangan Anwar itu perjuangan kiri? Jadi apakah pandangan golongan kiri terhadap reformasi? Memang satu yang suka di sini. Pertama, untuk saya rasa perjuangan pemecatan Anwar, sebelum pemecatan Anwar juga adalah salah pelopor neoliberal. Beliau pernah dipilih sebagai pengerusi IMF. Jadi nak katakan ke pandangan Anwar sebelum, kita kena bezakan pandangan beliau sebelum pemecatan dan selepas pemecatan. Dan sebelum pemecatan, adakah beliau jika beliau menjadi Perdana Menteri sebelum 98, adakah beliau mungkin membawa perubahan-perubahan nyata yang mungkin tidak berlaku pada masa kini? Saya tak berani kata, kerana pandangan beliau tidak begitu menonjol, tidak begitu memberikan idea bahawa beliau akan memberikan gaji minima kepada pekerja, tidak akan menswastakan perkhidmatan awam. Tidak begitu menonjol pada masa itu. Saya cuba membawa cuba cek dokumen-dokumen yang berkaitan reformasi. Mungkin wujud, ya, jika ada tolong beritahu kami.
kami boleh membetulkan pandangan kami, era reformasi adalah lebih untuk melawan Mahathir dan juga untuk memberikan untuk membaiki sistem politik negara, mereformasikan sistem politik negara, bukannya transformasi. Perkataan-perkataan ini sangat susah kerana transformasi itu banyak digunakan oleh Najib. Jadi tak semestinya jika Najib yang menggunakan ayat itu, maksud ayat itu salah, tapi mungkin transformasi adalah satu perubahan perubahan penuh struktur kelemahan sistem, tetapi reformasi hanyalah membaiki lubang-lubang yang ada dalam sistem tu, menampal di sana, menampal di sini. Ini yang cuba dibawa oleh Anwar pada masa itu. Dan adakah jika Anwar mengambil alih negara pada masa itu, isu-isu seperti ini akan masih wujud? Kita tak pasti, kita tak boleh terlalu ditori dengan idea itu, tetapi saya rasa tidak akan wujud banyak perbezaan sistem politik yang mungkin dibawa oleh Anwar, kerana even selepas 2018 Anwar tidak betul-betul tiada dalam kuasa pemerintah. Jadi kita pun tidak boleh memberi pandangan apakah visi yang boleh dibawa oleh beliau. Tetapi adakah beliau akan anti neoliberal? Mungkin tidak. Adakah beliau anti penswastaan? Adakah beliau akan anti perjanjian TPPA? Adakah beliau anti GST, cukai yang tinggi? Adakah mereka sesuai dengan untuk memberikan cukai tinggi kepada golongan korporat supaya untuk memberikan subsidi kepada golongan miskin? Tak pasti. Jadi ini semua adalah era 90-an. Selepas 90-an adalah zaman 2003 Mahathir menangis. Sebelum keluar 2003 Badawi menang besar, dan kebangkitan golongan-golongan movement, pergerakan-pergerakan massa, pergerakan rakyat seperti Bersih, Hindra dan sebagainya 2007, 2008. Satu perubahan besar seperti 1969, banyak negeri jatuh, Selangor jatuh, Pening jatuh, dan Perak jatuh dan sebagainya. Dan jika kita lihat sekurang-kurangnya kejatuhan negeri-negeri ini, adakah negeri-negeri ini mengamalkan satu polisi-polisi yang mungkin dibawa oleh golongan-golongan kiri? Ya, saya rasa banyak isu yang dibawa oleh Pakatan Rakyat pada masa itu. Ada seperti skim perumahan Selangor ke, ataupun PPR dan sebagainya, ataupun bantuan subsidi. Berbeza di Selangor, berbeza dengan Pening, berbeza dengan Perak. Tapi wujud satu usaha untuk membuktikan bahawa mereka layak, mereka boleh memerintah atau memberi satu pemerintahan yang lebih bagus daripada Barisan Nasional. Ini adalah usaha yang dibawa. Dan jika satu era kiri wujud dari zaman 57 yang memerdekakan Malaya, sekiranya kiri yang memerdekakan Malaya, adakah mungkin wujud golongan-golongan yang sosial demokrat seperti ini? Mungkin tidak. Mungkin mereka akan lebih progresif, mungkin mereka lebih progresif, atau mungkin lebih sangat kanan. Dan ini adalah golongan inilah event fenomena yang mungkin wujud. Kita lihat di negara-negara seperti di Eropah, di Skandinavia, negara-negara dan sebagainya. Tapi di Cuba, golongan kanan masih tidak dapat menonjol di negara seperti Cuba. Tetapi di Venezuela, golongan ini wujud. Jadi ini membuktikan pada era 2000 hingga the first decade 2000 hingga 2010 ni, kebangkitan golongan ahli politik yang berbeza, lebih reform daripada BN wujud, dan mereka berjaya mengambil alih beberapa negeri. Dan tapi pada masa yang sama, adakah polisi-polisi yang dibawa itu adalah sangat progresif? Bagaimana dengan health tourism di Pening? Kerajaan Pening kata
kami nak buka sistem kesihatan, pelancongan kesihatan. Saya nak hospital swasta tu kita nak buka untuk rakyat dari luar negara datang, dan ini akan memakmurkan ekonomi negara. Jadi ini pandangan yang masih wujud even di kalangan kaum pembangkang. Dan berapakah banyak PPR yang dibina di Pening pada sejak 10 tahun sebelum 2018, 2008 hingga 2018, berapakah yang mereka bina. Jadi golongan-golongan yang even yang dianggap sebagai alternatif kepada golongan kanan kita, BN, yang lebih sedikit progresif, tidak menonjolkan ataupun membawa aspirasi kiri di Malaysia. Mereka tak kata mereka kiri, walaupun DAP, anak muda DAP dipanggil DAPSI, DAP Socialist Youth, tapi mereka tidak mempeloporkan nilai kiri dalam perjuangan mereka. Bagaimana dengan anak muda AMK? Adakah mereka setuju dengan pelancongan kesihatan di Malaysia? Mungkin mereka kata mereka setuju dengan pendidikan percuma, tapi adakah mereka berani menentang kroni-kroni geng mereka yang sedang membina kolej-kolej swasta? Inilah antara persoalan yang memang wujud setiap kali kita nak bawa analisa. Sekiranya kiri memerintah, siapa tu kiri? Apakah pandangan kiri dalam isu-isu politik negara? Adakah kiri akan lebih memakmurkan negara, ataupun kiri akan membawa bersama rakyat bersama atau tidak? 2010 hingga sekarang 2020, bagaimanakah retorik politik kita sekiranya kiri memerintah? Apakah perbezaan kejatuhan Barisan Nasional akhirnya selepas lebih 60 tahun memerintah Malaysia? Kita melihat buat kali pertama 2018 satu golongan baru cuba berjaya mengambil alih kerajaan persekutuan. Tetapi Perdana Menteri adalah Perdana Menteri yang keempat menjadi Perdana Menteri ke-7. Okey, itu perbezaan dia. Tetapi jadi kita walaupun nampak sedikit kelakar, tapi masalahnya polisi adalah hampir sama. Tun Mahathir tidak berjaya mengubah politik beliau walaupun beliau di luar. Apa yang walaupun di luar selama 17 tahun, lepas tu datang balik take over the country bersama Pakatan Harapan, menjanjikan langit dan sebagainya, dan kemudian dia kata manifesto itu bukan kitab dan sebagainya. Ini semua adalah pandangan yang tak mungkin diberikan oleh golongan kiri. Sepatutnya saya tak kata mesti golongan kiri itu akan memberikan satu alternatif kerajaan yang sangat bagus, tapi apakah pandangan golongan kiri terhadap isu-isu seperti keswastaan contohnya? Bagaimanakah selama lepas 2018 kerajaan Pakatan Harapan menang, adakah mereka menjanjikan satu skim gaji yang sangat bagus, skim gaji minimum yang lebih bagus? Kita syorkan gaji minimum 1,500 seperti mana yang dalam manifesto mereka tidak naikkan. Mereka kata 1,050. Ya, 1,050. 1,050 dan kita terpaksa turun berdemo, melaungkan dan sebagainya bersama PSM, MTUC dan sebagainya untuk kenaikan sehingga 1,100. Padahal mereka hanya tinggal lagi 3 tahun sebelum mereka jatuh. Jadi lepas tu mereka memberitahu mereka naikkan gaji kepada 1,200. Malangnya kawasan-kawasan seperti Kerian, daerah Kerian di Kuala Kangsar, di Perak sebagainya, mereka masih tidak dapat 1,200 kerana mereka dianggap kawasan bukan bandar. Dan ini semua adalah pandangan yang wujud pada masa itu. Adakah pilihan raya tempatan mungkin berlaku? Pilihan raya tempatan the last adalah era 60-an, di mana pada masa itu golongan kiri memang berjaya mendapat banyak kerusi dan sebagainya. Sekiranya saya boleh beritahu satu pandangan bahawa sekiranya kiri yang merdekakan Malaya, kita memang sekarang ada pilihan raya tempatan. Tetapi kenapa pilihan raya tempatan tidak wujud sekarang?
kerana dikontrol, dikawal oleh golongan, dimenangi oleh satu golongan, kebanyakannya golongan kiri. Dan ini tidak disukai dan ada perubahan undang-undang dan sebagainya. Selepas tu kerajaan tempatan hanyalah sebagai kerajaan yang dipilih, yang dilantik dan bukannya dipilih, maaf. Dan lepas 2018 tiba-tiba Menteri Kewangan kita yang berhormat Zuraida kata kita nak bawa balik pilihan raya tempatan. Adakah ia sukses? Tidak, kerana Perdana Menteri pada masa itu Tun Mahathir kata tak boleh. Dan tiba-tiba sekarang selepas kerajaan jatuh, sekali lagi YB Zuraida melalui satu pakatan lain masih menjadi menteri dan beliau masih kata mungkin kita nak bawa, tapi ia tak jadi sehingga hari ini. Jadi ini menunjukkan golongan-golongan yang sedang memenuhi ruang politik kita, sama ada BN ataupun anti BN seperti Pakatan Harapan, tidak ada membawa konsep-konsep yang progresif seperti pilihan tempatan atau gaji minimum, dan mereka tidak memikirkan benda seperti itu. Bagaimana dengan sistem kesihatan awam? Bagaimana dengan sistem pendidikan percuma? Adakah kerajaan yang wujud hari ini ataupun kerajaan alternatif sementara, kerajaan sementara 2018-2020 ni boleh membawa satu skim pendidikan percuma kepada Malaysia? Kita memang memaksa untuk pemansuhan aku tidak diwujud. Kesihatan awam, even sampai beberapa minggu lalu kerajaan Pulau Pinang kata kami terpaksa menghentikan pelancongan kesihatan kerana COVID dan sebagainya. Jadi maksudnya mereka memang mahu sambung sistem itu. Jika COVID habis, dan mereka akan sambung sistem itu. Jadi ini menunjukkan golongan alternatif yang wujud sekarang, bukan kiri yang wujud sekarang, tidak memikirkan konsep-konsep yang pro rakyat, yang sepatutnya sepatutnya dibawa dalam perlembagaan yang ditonjolkan oleh golongan kiri, dan yang tidak akan dibawa oleh golongan-golongan yang wujud sekarang. Bagaimana dengan perumahan rakyat, perumahan negara? Adakah mengapa sampai hari ini majoriti rakyat Malaysia, ramai rakyat Malaysia masih memohon untuk skim perumahan yang disubsidi? Adakah majoriti rakyat kita boleh menampung harga rumah pada masa kini? Mengapa rumah pertama rakyat dikawal oleh pasaran bebas? Mengapa harga rumah di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang, di Johor melambung tinggi? Adakah seorang pekerja gaji minima, dia dengan isteri dia atau dia seorang, bolehkah dia membeli satu rumah yang baru dibina, rumah teres yang dibina di Sungai Siput, di satu kawasan yang sangat, bukan sangat bandar, semi bandar, semi pekan, dan harga rumah teres yang dibina di sini adalah 200,000 hingga 300,000. Rumah teres, rumah awal, rumah mampu milik yang kononnya dikatakan oleh kerajaan 200 hingga 250,000. Adakah seorang pekerja gaji minima dengan 1,100 boleh mendapat pinjaman perumahan untuk rumah tersebut? Bagaimana dengan seorang pekerja di ladang kelapa sawit, ladang ketan dan sebagainya? Adakah dia mampu dengan gaji dia 1,100, selepas potong SOP, EPF dan sebagainya dapat 900 something, adakah dia mampu untuk membeli rumah tersebut? Tidak. Jadi apabila satu golongan lain datang, golongan kiri seperti kami sedang melaungkan skim perumahan untuk masyarakat marhain di Malaysia. Dan ini adalah pandangan golongan kiri. Adakah pandangan golongan ini adalah sama dengan pandangan golongan yang dianggap alternatif pada masa kini, sama ada Pakatan ataupun Barisan Nasional? Memang sekarang YB Kula pada tahun lalu Disember, beliau kata beliau setuju dengan skim itu, skim perumahan masyarakat ladang contohnya. Dan sekarang Datuk Sarwanan, Menteri Sumber Manusia, beliau pun kata beliau setuju dengan pandangan ini. Jadi ada pandangan golongan yang pandangan kiri yang dulu dianggap sangat radikal sudah mula diterima oleh kaum pemerintah masa kini. Dan usaha adalah adakah ia boleh hanya retorik ataupun ia boleh jadikan undang-undang.
kita harap perjuangan ini akan berterusan, dan malangnya ia hanya dibawa ke hadapan oleh golongan-golongan kiri yang tidak pernah memerintah Malaysia. Dan malangnya, dan sebab tu soalan kita sekali lagi, sekiranya 1 jam sudah, sekiranya golongan kiri memerintah, adakah skim perumahan, contohnya skim perumahan masyarakat ladang sudah dilaksanakan? Mungkin ya, mungkin ya. Tapi saya tidak mahu anggap ini sebagai retorik, kerana perjuangan itu wujud. Perjuangan itu dipeloporkan, dibawa oleh golongan kiri pada masa itu, dan disambung sehingga hari ini. Apa yang saya nak tunjukkan kepada kamu, okey, contohnya ini. Maaf ya jika tak nampak betul-betul. Ini adalah satu memorandum yang kami hantar kerana satu majikan di ladang di Perak, mereka memotong bekalan air dan elektrik bekas pekerja dia yang melaungkan skim perumahan. Dan sistem rumah adalah di ladang, contohnya adalah mereka perlu, jika mereka hanya boleh kerja sehingga mereka boleh tinggal di rumah itu sehingga mereka kerja, dan jika mereka habis kerja, mereka bersara, mereka perlu keluar dari rumah itu. Tapi golongan kiri, seperti yang kita kata, kita memang melaungkan skim perumahan, dan pekerja-pekerja pun turut bersama untuk melaungkan skim perumahan untuk mereka. Tapi bagaimana retorik ataupun ancaman yang dibawa? Pemotongan bekalan air, pemotongan bekalan elektrik, dan 3 rumah yang dipotong bekalan air dan elektrik akan tiada air, tak ada air, tak ada elektrik untuk pada hari merdeka ini. Mereka dipotong pada hari Rabu yang lalu. Jadi ini adalah kemerdekaan yang terpaksa, nilai kemerdekaan yang dibawa oleh golongan kanan. Dan adakah ia berbeza jika golongan kiri memerintah? Mungkin berbeza. Ya, saya percaya ia sangat berbeza. Dan kerana golongan-golongan kaya, satu golongan kaya seperti tuan tanah company ini, Malakoff. Siapa Malakoff? Tengok-tengok dia adalah anak syarikat kepada syarikat yang ibu besar. Syarikat besar siapa? MMC. Dan siapakah antara pemilik saham terbesar? Syed Mokhtar Bukhari. Dan beliau adalah antara orang terkaya di Malaysia. Apakah perniagaan Malakoff yang memotong bekalan air dan elektrik mereka sedang mereka terlibat dengan industri air dan industri elektrik di Malaysia, IPP, perswastaan dan sebagainya. Jadi golongan yang sedang berurusan dengan kerajaan berkaitan industri elektrik dan air memotong bekalan air dan elektrik kepada bekas pekerja dia yang sedang berjuang menuntut skim perumahan. Ini adalah realiti kemerdekaan yang diperolehi oleh golongan kanan di Malaysia. Dan apakah golongan kiri akan overturn benda ini? Hanya kita bergantung golongan kiri adalah masyarakat kiri tidak bergantung hanya kepada satu kumpulan yang sedang memerintah. Ini satu pergerakan masyarakat dari bawah ke atas, bukan saja dari atas ke bawah. Dan sekiranya siapa-siapa yang duduk di atas yang melaungkan diri dia sebagai kiri, dan pada masa yang sama mereka kata pada masa sama ada satu pergerakan masyarakat marhaen di bawah yang menuntut hak asasi mereka. Dan saya rasa itu adalah satu situasi yang lebih healthy, satu yang lebih sihat dalam membawa aspirasi rakyat ke hadapan, dan bukannya melalui golongan-golongan yang sedang memerintah sekarang yang mendapat kemerdekaan kepada kita, yang hanya mementingkan kepentingan kaum korporat, kaum orang kaya, kaum maha kaya. Mereka lebih dianggap besar daripada masyarakat bawahan. Adakah golongan kiri akan menganggap rakyat lebih penting daripada golongan korporat? Sepatutnya ya. Dan jika mereka tidak buat itu, makanya mereka bukan golongan kiri. Dan ini pergerakan masyarakat kiri. Sekiranya rakyat merdeka, Malaysia merdeka di bawah kiri, adalah sepatutnya wujud satu pergerakan di bawah, satu gerakan masyarakat, gerakan
rakyat di bawah yang menggabungkan masyarakat semua kaum tanpa mengira agama, bangsa dan negara, dan mereka akan bersama dalam membawa tuntutan dan bagaimana memberi organisasi dan bagaimana membawa aspirasi kepentingan mereka ke atas, dan pemerintahan kiri yang saya nyatakan di sini adalah satu pemerintahan dari bawah ke atas dan bukannya dari atas ke bawah. Kerana kita memang ada kawan-kawan yang kata tengok contoh dari Gulab di Jerman dan sebagainya. Banyak golongan kiri yang contohnya kata mereka kiri, tapi apabila mereka datang memerintah, mereka menindas rakyat, membunuh rakyat dan sebagainya. Dan apa yang kami kata adalah ini adalah satu semua adalah ideologi yang dipeloporkan dengan anggapan bahawa kerajaan adalah kuasa sepenuhnya dan rakyat perlu mendengar apa jua kerajaan yang wujud. Sama ada saya kiri katakan, saya akan mendengar saya. Tapi apakah golongan kiri yang saya nyatakan di sini adalah golongan yang cuba membina gerakan dari bawah, memperkasakan kuasa rakyat, membawa aspirasi tuntutan rakyat ke hadapan, anti neoliberal, anti penswastaan, anti pensyarikatan dan sebagainya. Dan pada masa sama kekayaan negara dan keharmonian negara itu dijaga dengan bagus tanpa menggunakan retorik agama, retorik bangsa dan sebagainya. Ini semua adalah apa yang kami rasa sepatutnya kiri sekiranya mengambil alih negara, memerdekakan tanah Melayu. Ini semua sepatutnya berlaku lah. Dan susah ya untuk jawab soalan di kuliah ni, dan banyak persoalan akan wujud. Siapa-siapa yang ada soalan nak tanya, tolong jawab. Tolong tanya saya atau kawan-kawan kami boleh cuba jawab soalan-soalan ini. Itu saja untuk sekarang. Jika ada apa-apa soalan, sekuritas saya tunggu untuk kita dengar. Kita ada lagi 2 hari sebelum kita menyambut hari kemerdekaan kita ke-63. Ada apa-apa pandangan yang ada apa pandangan, soalan dan sebagainya sebelum saya habiskan sesi kita? Kawan-kawan, jika ada pandangan ataupun ada persoalan yang perlu, saya boleh cuba jawab. Dan kita semua pandangan ini kami juga sedia untuk menerima. Wah, banyak komen ni. Ya, seperti peralihan kuasa sokongan sebab di Malaysia banyak juga golongan kanan, ditambah juga dengan adanya sokongan para sultan. Okey, mungkin sudah dibincangkan tapi saya terlewat. Tapi apakah kemungkinan perjalanan sejarah Malaysia akan menjadi seperti Indonesia, peralihan kuasa dari Soekarno ke Soeharto? Sebab di Malaya banyak golongan kanan ditambah juga dengan adanya golongan sokongan para sultan. Ini saya rasa populasi politik kanan di Malaysia sangat tinggi, masih tinggi. Walaupun pakatan tidak menonjolkan polisi ataupun polisi lebih perkauman, tetapi malangnya ahli politik mereka ataupun contohnya bersatu semasa Pakatan Harapan mereka tanya hanya untuk masyarakat Melayu dan sebagainya. Retorik DAP semasa pilihan raya kecil,
no, dan pandangan-pandangan politik mereka yang sangat 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 bersifat kanan, sangat bersifat tidak menyebelahi nilai-nilai progresif seperti anti penswastaan dan anti pensyarikatan. Ini semua memang memang memberi satu pandangan bahawa uh, sokongan mereka memang ada, dan Malaysia akan menjadi seperti Indonesia, seperti peralihan Soekarno ke Suharto. Soekarno lebih kepada pandangan kiri beliau, tetapi Suharto mengambil alih melalui rampasan kuasa, kudeta dan dengan menggunakan pembunuhan beramai-ramai dan sebagainya. Ini adalah apa yang berlaku pada masa dengan adalah kerana ketakutan kebangkitan golongan kiri pada masa itu. Dan pada masa kini bagaimanakah golongan kiri di Malaysia yang masih kecil, perlu melihat sejarah-sejarah seperti ini untuk membawa aspirasi mereka ke hadapan. Kata 13 Mei itu cuma permainan politik, betul ke? Permainan politik. Saya tak berani kata 13 Mei itu semua permainan politik, tetapi apa yang aku rasa adalah kalau kita lihat dekad itu 60-an. 60 adalah satu zaman di mana kebangkitan golongan kiri. Dan selepas akhir era itu, akhir dekad itu 69, kekalahan teruk BN ni kepada golongan pembangkang, menunjukkan mereka sudah mula takut. Dan hanya nak kata ini adalah satu permainan politik, tu satu analisa yang sangat singkat, untuk kami ia adalah satu usaha untuk memulakan, untuk membantutkan perjuangan pergerakan rakyat Marhain di bawah. Pada masa sama satu pegangan yang lebih ketat terhadap rakyat melalui undang-undang, melalui polisi dan sebagainya perlu dibawa, dan Mei 13 dijadikan sebagai asas untuk negara kita menjadi lebih diktator. Kalau kiri menang dan merdekakan negara, adakah Malaya akan jadi republik sekular? Adakah semua kaum dan agama akan mendapat hak sama rata? Okey, Zawawi. Ya, ini adalah pandangan, bukan saja pandangan saya, ini adalah pandangan golongan kiri. Dan mereka yang propose ini, dan mereka bukan propose dan duduk di meja bulatan dan membawa aspirasi ini, mereka bawa kepada rakyat. Dan melalui referendum, melalui perbincangan, melalui mesyuarat dan sebagainya, dan ini adalah pandangan mereka. Ya, saya takkan kata menjadi republik sekular kerana mereka menyokong dalam perlembagaan rakyat ini juga mereka menyokong Kesultanan Malaysia, dan pada masa yang sama membawa aspirasi jawatan kuasa pelbagai kaum dan sebagainya, di mana dalam perlembagaan itu sendiri, di mana usaha adalah untuk menyelesaikan persengketaan, kesalahfahaman antara kaum dan sebagainya, dan ini adalah yang berlaku. Kawan bawa Cina Batam dia maksudnya saya belum propose yang kiri ke depan dah. Ini mungkin dasar British pecah. Kenapa orang dulu tak minta secara paksaan je agar dapat membentuk identiti sendiri? Ini mungkin dasar British pecah dan perintah. Mengapa orang dulu tak minta secara paksaan je agar dapat membentuk identiti sendiri? Mereka ada membuat. Kita tak boleh kata mereka tidak memaksa satu kemerdekaan. Sehingga contohnya Baling. Tunku pada 1955 bila Tunku melakukan perbincangan dengan Parti Komunis Malaya, Zaid Zahari melalui memori beliau kata memang Tunku tidak mahu
gencatan senjata berlaku. Mereka Tunku tidak mahu PKM untuk meletakkan senjata ataupun uh, untuk menjayakan rundingan baling, kerana Tunku mahu beliau yang mendapat kemerdekaan kepada Malaya, supaya satu golongan yang mengawal, yang bersama ataupun yang menyokong korporat lebih ke hadapan. Dan ini adalah juga aspirasi British pada masa itu. Jadi rundingan baling hanyalah satu retorik semata-mata. Dan jika nak kata tiada paksaan, memang ada kemerdekaan kita bukan kemerdekaan tanpa darah. Ramai menitiskan darah untuk kemerdekaan kita, dan hanya kita tidak boleh kata kita mendapat merdeka tanpa darah. Kita tidak boleh kata kita dapat merdeka hanya dengan rundingan damai Tunku dan geng beliau di London. Tidak. Dan ramai telah menitiskan darah mereka secara jujur, berprinsip untuk kemerdekaan negara, tetapi malangnya identiti mereka selalunya disalahfahamkan kerana untuk kepentingan golongan-golongan yang pro kanan seperti ini. Adakah keperluan pengenalan perspektif kelas dalam menganalisa politik berdasarkan rasisme? Ya. Kita kata kelas. Kenapa kita kata kelas adalah kita kata semua masyarakat miskin wujud di semua kaum. Masyarakat Melayu, masyarakat orang asli, India, Cina dan sebagainya. Dan apabila golongan-golongan ini membawa satu aspirasi berdasarkan kelas mereka, maka golongan-golongan ini tidak perlu berpecah. Mereka tidak perlu berpecah berdasarkan ras, berdasarkan agama mereka, berdasarkan etnik mereka, berdasarkan bahasa yang mereka tutur. Dan ini memberi satu kekuatan. Cuba lihat pada era-era 60-an, 70-an bagaimana masyarakat Melayu dan masyarakat India, masyarakat Cina boleh hidup bersama dan mereka tidak begitu sensitif apabila isu-isu seperti ini wujud. Tapi apabila zaman berubah, apabila isu pecah dan perintah berlaku, dan pecah ini bukan berdasarkan kelas tetapi berdasarkan kepada agama dan bangsa. Dan ini menjadikan kita semakin berpisah. Dan satu perkara kecil yang menjadi yang sepatutnya tidak menjadi isu, seperti kata-kata rasisme, ia akan membentuk satu bentuk perdebatan yang besar di kalangan kita, kerana perspektif penganalisa kelas kita, masyarakat kita, politik kita adalah berdasarkan kepada ras dan agama. Untuk last 3-4 tahun, bagaimanakah penganjuran pergerakan besar di Malaysia, contohnya menentang penentangan di Kuala Lumpur dan sebagainya, ia adalah berdasarkan kepada satu kaum atau satu bangsa atau satu agama. Dan ini memang wujud. Dan kepentingan ini hanya akan dibawa oleh golongan-golongan yang tergolong kepada masyarakat itu ataupun kepada agama itu sendiri, sama ada kamu Islam ke Hindu ke ataupun Buddhis dan sebagainya. Semua apabila pecahan itu berlaku berdasarkan kepada kaum atau agama, dan ini akan membawa kepada perpecahan. Dan kita tidak menafikan penganalisa perspektif kelas sangat penting dalam menganalisis politik negara kita. Perlembagaan rakyat ini ada tak masuk dalam buku teks sejarah tingkatan 3 zaman dulu? Tak pasti, tapi mungkin tak wujud kerana perlembagaan ini sangat radikal untuk kita kata sekarang. Bagaimana dengan kerajaan Malaysia, mungkin tidak wujud. Sekiranya kiri merdekakan Malaysia menjadi negara komunis atau sosialis? Kiri merdekakan Malaysia menjadi negara komunis atau negara sosialis? Tak perlu jadi komunis atau sosialis. Sebenarnya negara kita mungkin jadi negara yang lebih baik, lebih makmur. Pengagihan kekayaan kita akan jadi lebih bagus. Mungkin kita tidak meletakkan ideologi sosialis ke ideologi komunis ke atau sebagainya. Tak mungkin. Mungkin apabila satu masyarakat majoriti negara kita menerima pandangan-pandangan seperti ini, pandangan-pandangan seperti perlembagaan rakyat, dan mungkin juga negara kita menjadi seperti Sweden. Kenapa kita hanya perlu meletakkan negara seperti komunis atau sosialis, tapi kenapa kita letakkan negara-negara sosial demokrat seperti Sweden, seperti negara-negara Scandinavian yang lain seperti Finland dan sebagainya. Finland antara negara yang
mempeloporkan sistem pendidikan percuma yang terbaik di dunia. Kenapa ini tak wujud? Kat mana jual buku tu? Macam best buku ni ya. Ni Perlembagaan Rakyat, kita boleh jika saudara nak minta, nanti kita boleh dapatkan dan cuba hantar kepada saudara. Soalan ada Venezuela menghadapi masalah ekonomi, adakah kiri benar-benar membawa keluar belenggu kelas Malaysia? Venezuela menghadapi masalah-masalah ekonomi. Saya rasa saudara kena lihat bagaimana Venezuela dihimpit kerana mereka kiri. Kerana jika kita pergi ke Venezuela, mereka ada skim perumahan untuk rakyat, skim pendidikan percuma, kesihatan mereka percuma. Mereka boleh membawa analisa pandangan-pandangan kiri secara praktikal kepada rakyat mereka. Mereka ada perniagaan yang self-sustain, yang rakyat sendiri boleh menganjurkan perniagaan mereka, mengawal kilang-kilang mereka. Gaji mereka sangat bagus. Tetapi mereka juga sedang mengawal satu bekalan petrol yang terbesar di dunia pada ketika ini. Dan ini memberi kesan kepada negara-negara kapitalis besar seperti Europe dan Amerika, dan mereka secara sentiasa memberi tekanan-tekanan, dan pada suatu ketika wujud juga seperti Chavez pernah berlaku kudeta pada 2002-2003 pada masa itu, dan masyarakat dari bawah, masyarakat sendiri turun dan menyelamatkan Chavez pada masa itu. Dan jika kita lihat sejarah bagaimana jika satu kerajaan yang benar-benar membawa aspirasi kiri, aspirasi rakyat kepada aplikasi sebenar kepada rakyat, dan rakyat akan bantu, akan mempertahankan sistem itu. Dan ini saya percaya ini akan berlaku. Kita boleh, Venezuela satu contoh, dan sekarang krisis politik adalah bukan kerana mereka tidak membawa aspirasi kiri, tetapi adalah serangan kaum kapitalis dari luar. Adakah DAB kiri akan lebih kepada social class berbanding kaum? Ya. Tapi affirmative action, satu pendekatan ekonomi tersasar kepada golongan-golongan tertentu berdasarkan kaum juga penting. Jika saya kata saya nak membantu masyarakat miskin dalam sistem masyarakat DEB, jika saya bantu 100 orang, 70 orang tu secara 60 hingga 70 orang secara tidak langsung adalah masyarakat Melayu. Mungkin 30 orang Cina dan 20 orang, 30 orang Cina, 10 orang India dan 5 orang. Dan ini menunjukkan saya tidak, jika dipanggil dari luar, saya kata, kamu sedang bantu masyarakat Melayu besar. Kenapa kamu bantu 70 orang Melayu tapi hanya 20 orang Cina dan 10 orang India dan sebagainya? Tetapi ini juga adalah berdasarkan kepada komposisi masyarakat miskin pada masa itu. Masyarakat Melayu majoritinya adalah masyarakat majoriti, dan sebab itu lebih ramai masyarakat miskin dalam kaum itu pada masa itu. Dan terpaksa apabila kita membantu, memang penghargaan itu akan pergi kepada kaum itu tertentu. Tetapi masalahnya sekarang di sini adalah kita memang mahu DB itu kepada social class, dan supaya semua orang yang terpinggir, tertindas mendapat kekayaan negara. Masalah juga DB adalah di mana kekayaan itu dikatakan pergi kepada masyarakat majoriti, contohnya masyarakat Melayu, tetapi pergi kepada kroni mereka, kepada satu kumpulan kecil dalam golongan yang sepatutnya mendapat ekonomi tersasar ini. Tetapi apabila golongan kecil ni, kroni itu mendapat kekayaan lebih, dan mereka mengawal kekayaan itu, dan mereka tidak mahu menghadirkan kepada masyarakat marahan. Ini yang menjadi masalah. Apabila kamu menggunakan ADB untuk mengkayakan kroni-kroni kamu, sama ada masyarakat Melayu, Cina atau India, ini semua adalah hasil daripada DAB yang kapitalisme nasional itu adalah hasil terhadap kegagalan pengaplikasian DEB secara sepenuhnya. Tak mesti akan disekal negara barat. Adakah kita akan menjadi Indonesia di bawah diktator Soekarno? Saya untuk saya pandangan saya adalah kita sosialisme di satu negara itu
tidak sustainable, tidak sepatutnya wujud. Kita perlu membawa satu bentuk persamaan pergerakan serantau. Pertama dulu awal gunakan uh, pergerakan satu pergerakan awal serantau Indonesia Raya, Filipina, Malaysia, Thailand dan sebagainya, dan di mana kita kena membentuk satu jaringan golongan kiri di seluruh di rantau kita, dan ia perlu dan kita boleh membantu sesama kita dulu. Ini akan membantu kita untuk membawa aspirasi kita, dan Cuba juga boleh bertahan lama juga kerana juga mereka dibantu oleh Venezuela, mereka dibantu oleh Bolivia dan juga negara-negara seperti Iran, Rusia dan sebagainya, dan pada masa sama Cuba juga sedang membantu negara-negara Venezuela seperti pembekalan doktor mereka, pembekalan perkhidmatan perubatan mereka dan sebagainya. Jadi sosialisme di satu negara itu memang adalah satu yang susah, tidak patut wujud. Pergerakan international golongan kiri itu harus wujud, dan ia akan membantu untuk menyekat negara-negara kapitalis. Tapi tak boleh kata negara-negara barat. Banyak negara barat yang sekarang juga pro sosial demokrat atau negara kiri. Ada kiri masih menegakkan aspirasi nasional Melayu jika mereka berkuasa. Saya rasa nasionalisme Melayu tu sangat kuat semasa pergerakan kemerdekaan 40-an, 50-an, 60-an. Tetapi kebanyakan tuntutan kita adalah memang berdasarkan tuntutan nasional, tuntutan gaji minima nasional, perumahan nasional dan sebagainya. Jadi aspirasi nasionalisme Melayu itu tidak mungkin banyak tersasar. Mungkin ada sedikit penambahbaikan untuk mengikuti perkembangan terkini sejarah politik kiri dan sebagainya. Putera MCA mengubah asas parlimen itu sendiri mempunyai pengaruh komunis dengan adanya perubahan perdana PMTU. Pengaruh komunis tu okey, pengaruh komunis dalam ini memang kita apabila kita kata kiri, kita kata ada satu union yang melaungkan gaji minima, kita kata pengaruh komunis. Dan jika kita kata satu golongan yang melaungkan kesaksamaan, pendidikan percuma, kita kata komunis dan sebagainya. Dan pengaruh komunis tu dalam putera AMCJ wujud atau tidak, kebanyakan mereka adalah bekas mereka semua adalah penerima ideologi sosialis kiri. Ramai dalam putera MCJ ini menerima pandangan golongan kiri, mereka menerima pandangan Marxisme, mereka menerima idea seperti gaji minima, pendidikan percuma, kesaksamaan tanpa kaum dan agama, dan pegagihan harta sepatutnya perlu dikawal oleh majoriti rakyat dan bukannya satu golongan kecil. Ini semua adalah pandangan-pandangan yang memang wujud dalam semasa analisa proposal Perlembagaan Rakyat, dan jika kita nak pergi buat penuduhan seperti itu, terpulang, saya rasa memang ada pengaruh golongan kiri, golongan sosialis dalam putera MCJ. Itu tidak boleh dinafikan. Jika ada apa-apa nak tambah ke nak ni, dan okey, saya nak buat kesimpulan di sini. Satu, apa yang kita hari ini bincangkan mungkin nampak sinis kerana
Ini hanyalah bukan terlalu objektif, terlalu subjektif. Sekiranya kiri memerdekakan tanah Melayu. Tetapi sejarah 63 tahun kemerdekaan ini membuktikan apa yang diperjuangkan, apa yang dilaungkan oleh golongan kiri pada masa itu adalah apa yang kita inginkan sekarang. Apa yang mereka juangkan seperti pendidikan percuma, gaji minima yang bagus, kesaksamaan sama rata, perkaum, keharmonian perkauman dan sebagainya. Ini semua satu yang kita masih ada masalah, negara kita masih menghadapi serangan-serangan tu, dan kita masih memerlukan ataupun mengiyakan ataupun menuntut tuntutan-tuntutan tu. Jadi jadi sekiranya mereka memerintah, adakah mereka pun akan kata, adakah mungkin kamu nak tanya, adakah mereka akan kata, itu proposal ni bukan kitab, kami hanya bawa. Mungkin mereka tak akan ikut apa yang Mahathir kata. Mungkin. Saya tak rasa, saya sangat yakin mereka tidak akan kata seperti apa yang Mahathir kata, manifesto itu bukan kitab. Mereka mungkin saya percaya golongan kiri akan sedaya upaya untuk membawa aspirasi yang dibawa dalam buku ini untuk memajukan, untuk membawa analisa politik kiri, analisa politik yang bukan berasaskan kaum, bukan berasaskan agama, tetapi berasaskan kebersamarataan, anti perkauman dan sebagainya, pengagihan kekayaan dan sebagainya kepada masyarakat Malaysia. Dan ini yang boleh kita katalah. Jadi perbezaan, perbandingan apa yang kamu kata, adakah sekarang kita berjaya atau tidak sebagai suatu negara bangsa? Adakah kita kemenangan pada 1957 sampai sekarang, adakah retorik yang diwar-warkan tu berjaya atau tidak? Jika tidak berjaya, dan kita kena lihat alternatif, dan alternatif yang diberikan hanyalah alternatif perlembagaan, alternatif yang diberikan oleh Putera MCA dengan melalui perlembagaan rakyat mereka, dan saya percaya golongan kiri mampu membawa satu arah politik yang lebih berbeza daripada apa yang kita hadapi sekarang. Sekian, terima kasih. Bolehkah kita menggulungkan kita punya sesi kita? Ada apa-apa komen lagi tak? Kita nak jawab. Kat mana jual buku ni? Okey, kita cuba berinteraksi dengan kubu, dan kita mungkin kita boleh dapatkan buku ni dan hantar kepada kamu. Terima kasih. Bolehkah, jika tidak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan kita yang sudi datang dan dengar, dan saya mengucapkan kita harus melangkah hari kemerdekaan yang ke-63 ini dengan niat bahawa kita perlu, semua rakyat kita, semua kawan-kawan kita yang berfikiran progresif, untuk membawa agenda progresif kita ke depan, melawan arus politik kanan yang sedang menonjol di tanah air kita. Dan ini adalah tanah air kita, dan ini kita harus berjuang menentang penindasan ini. Terima kasih. Salam perjuangan.